بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد الصادق الأمين، وعلى آله الغر الميامين وأصحابه الهداة المهتدين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جعلنا الله تعالى وإياكم من الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. طيب، muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kuliah lepas kita sudah belajar tentang jin yang masuk Islam daripada kabilah atau kampung Nasibin, juga kisah At-Tufail bin Amr Ad-Dusi rahimahullah wa radhiyallahu an ketika memasuki Islam. Selepas kejadian itu, jadinya peristiwa Isra dan Mi'raj, dan sepatutnya hari ini kita Isra Mi'raj, tetapi kerana kita ada di bulan Rajab, kita lambatkan cerita Isra Mi'raj sehingga hari 27 Rajab insyaAllah. 27 Rajab, waktu tu insyaAllah sesuailah kita baca sama-sama cerita Al-Isra dan Al-Mi'raj. Cuma hari ini kita akan sampaikan bab yang tajuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperkenalkan dirinya kepada kabilah-kabilah Arab. Di negara Arab tidak ada raja, dan mereka tak biasa ada raja di negara Arab di zaman dahulu. Tapi ada kabilah-kabilah, dan setiap satu kabilah dia ada pemimpinnya, ada ketuanya, macam ketua kampung. Cuma sana bukan kampung-kampung saja, sana kabilah. Jadi selepas Rasulullah SAW melihat ahli Makkah tidak mahu menerima dakwah, juga tidak memudahkan dakwah Rasulullah, bahkan mereka menyusahkan dakwah Rasulullah dan memusuhi Rasulullah. Maka selepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunggu sehingga masuknya waktu musim haji. Kerana waktu musim haji ramai orang datang daripada kabilah-kabilah Arab yang dari luar Makkah menunaikan ibadah haji. Dari sebelum Islam pun ibadah haji bersambung dari zaman Nabi Ibrahim. Dari zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan seterusnya sampai zaman Nabi Muhammad, ibadah haji tidak berhenti. Sentiasa ada orang melakukan haji. Jadi ketika masuknya bulan haji, musim ibadah haji, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
siap-siap dan menyediakan dirinya untuk bertemu dengan kabilah-kabilah Arab yang akan datang daripada jauh untuk mengenalkan dirinya kepada mereka. Jadi Rasulullah SAW di musim haji, Rasulullah SAW turun dan masuk kepada bazar-bazar yang selalu tetamu haji berkumpul di sana. Seperti Bazar Uqad, Bazar Al-Majannah, Bazar Dhul Majaz. Tiga-tiga bazar itu selalu orang haji kumpul di sana, beli barang, duduk simpan-simpan. Yani itu antara kawasan atau tempat yang biasa orang haji akan berkumpul dalamnya. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ridu ala qaumih, ya'ridu nafsahu ala an-nas, memperkenalkan dirinya di musim haji kepada kabilah-kabilah Arab. Rasulullah berkata kepada mereka, adakah ada sesiapa yang boleh melindungikan saya sehingga saya senang menyampaikan agama Allah kepada yang lain? Sesungguhnya Quraisy telah menghalangkan saya, tidak membiarkan saya buat dakwah. Itu cara Rasulullah SAW berkata kepada mereka. Ada seorang lain Jabir bin Abdullah, dia kata, sebelum Rasulullah SAW berhijrah kepada Madinah, Rasulullah pusing-pusing kepada golongan manusia yang datang dari luar Makkah di musim haji. Dia datang sehingga tempat mereka tinggal, sehingga tempat mereka duduk. Subhanallah. Usaha dan rahmah Rasulullah SAW. Bersungguh-sungguh Rasulullah SAW mahu manusia masuk Islam dan selamatkan diri mereka. Rasulullah bersabda kepada mereka, wahai manusia, Inna Allah ya'murukum an ta'buduh wa la tusyriku bihi syai'a. Sesungguhnya Allah SWT memerintahkan kalian agar beribadah hanya kepadanya dan tidak beribadah kepada sesiapa selain Allah. Wa an takhla'u, dan Allah suruh kamu juga meninggalkan berhala-berhala dan Tuhan yang palsu, yang tidak betul. Juga Allah suruh kalian beriman kepadaku dan percayaku. Juga melindungiku daripada orang lain agar tidak ada siapa yang dapat bunuh saya, sehingga saya dapat menyampaikan agama Allah kepada yang lain. Jadi Rasulullah pusing kepada kabilah ini, dia ucap ucapan yang tadi itu. Dia pergi kepada kabilah itu, dia ucap begitu. Cuma yang melihat Rasulullah SAW di hari itu, dia kata, di belakang Rasulullah SAW ada satu lelaki yang ikat rambutnya dua, rambutnya panjang. Dia pakai baju yang dijahit di Adan, di Yaman. Dia ikut belakang Rasulullah SAW. Mana-mana Rasulullah pergi, dia ikut belakang dia. Setiap kali Rasulullah jumpa satu kabilah dan selesai memperkenalkan dirinya kepada kabilah itu, maka lelaki itu yang belakang Rasulullah, dia kata, lepas Rasulullah diam habis, dia kata, dengarlah wahai kabilah ini, lelaki ini mengajar kamu untuk tidak
sembahyang kepada Al-Lat dan Al-Uzza. Al-Lat, Al-Uzza berhala yang paling besar di Makkah. Mereka Arab semua mengagungkan berhala tu. Dan dia suruh kamu ikuti bid'ahnya dan kesesatan dia. Dia tuduh Rasulullah bid'ah dan sesat. Dia kata Rasulullah ni sesat dan bid'ah. Dan dia ajar kamu semua jadi macam dia, bid'ah dan sesat. Maka janganlah taat kepadanya, jangan dengar dia juga. Yang melihat kejadian tu, satu pemuda, dia tanya ayah dia. Dia kata, siapa lelaki tu yang belakang Muhammad yang ucap begitu? Dia kata, itu pakcik dia, Abu Lahab. Itu pakcik Rasulullah SAW, Abu Lahab. Namanya Abdul Uzza. Abu Lahab itu namanya Abdul Uzza. Jadi, Abu Lahab ni kerja dia apa? Memfitnahkan orang dan buat orang tidak mendengar Rasulullah. Kerana ramai antara kabilah Arab ketika mendengar Abu Lahab ucap begitu, terus tutup telinga mereka dan tak nak dengar Rasulullah. Kerana mereka kata ini bakcinya dan dia lagi kenal anak saudaranya. Ajib. Lepas tu Rasulullah SAW sambung pergi kepada kabilah-kabilah yang lain. Dia pergi kepada satu kabilah yang bernama kabilah Kindah. Juga kabilah Kalb. Gelaran kabilah itu Banu Abdullah. Nabi SAW bersabda, Allah telah memperbaiki nama kamu, wahai kabilah ni. Nama kabilah ni Banu Abdullah, kabilah Kindah. Jadi nama kamu kabilah yang best. Jadi Rasulullah SAW cerita kepada mereka yang dia Nabi, Allah turunkan Al-Quran, agama Islam, agama yang benar. Rasulullah cerita tentang Islam. Tetapi mereka tidak menerima. Mereka tolak dan mereka terbaling daripada Rasulullah. Rasulullah SAW tidak merasa putus asa. Rasulullah sambung pindah pergi kepada kabilah yang lain yang ada di Makkah di waktu itu. Jadi Rasulullah pergi menunjuk kepada satu kabilah yang bernama Bani Hanifah dan Bani Amir. Bani Hanifah dan Bani Amir. Ulama sirah berkata, Bani Hanifah inilah yang Bani Hanifah, mereka lah orang atau kabilah yang paling kurang adab dengan Rasulullah dan mereka jawab kepada Rasulullah SAW dengan jawapan yang kasar dan yang tidak ada adab. Kerana itu ulama sirah kata, kabilah yang paling teruk jawapannya kepada Rasulullah adalah kabilah Hanifah. Kabilah Hanifah ni, dia adalah kabilah Musailimah Al-Kadzab. Musailimah Al-Kadzab itu, dia mengaku dirinya Nabi. Dia daripada Bani Hanifah. Dan Bani Hanifah ikut Musailimah Al-Kadzab dan tidak ikut Rasulullah. Mereka kata, Kadzab kami, pendusta kami, lebih baik daripada kebenaran membenar tapi bukan dari golongan kami. Yang ini ta'assub, asabiyah jahiliyah. Mereka kata, kita ikut Musailimah walaupun kita tahu dia tipu, dia mendengar diri dia Nabi, tak apa, kita ikut dia. Tapi tak mahu ikut Muhammad walaupun dia benar. Tengok macam mana sombong dan jahiliyah. Ta'assub untuk bangsa, ta'assub untuk kampung mereka, ta'assub untuk berkauman mereka. Sehingga dia kafir kepada Rasulullah dan beriman kepada orang yang dia yakin ini tipu dan itu benar. Ini asabiyah yang berkauman yang dibenci oleh Islam. Mereka ikut Musailimah Al-Kadzab dan tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, seburuk-buruk kabilah daripada Arab adalah kabilah Hanifah dan Thaqif. Thaqif ini juga balasan mereka kepada Rasulullah, balasan yang sangat keras dan kasar.
Juga Rasulullah SAW pergi kepada kabilah-kabilah yang lain seperti kabilah Bani Abs, kabilah Bani Sulaim, kabilah Ghassan, kabilah Bani Muharib, kabilah Fazarah, kabilah Bani Nadir, kabilah Murrah, kabilah Udrah, kabilah Al-Hadarimah. Ramai kabilah-kabilah, tetapi nasib Rasulullah SAW dari mereka terbalik. Tidak mahu ikut Rasulullah. Bukan ikut sahaja, Rasulullah minta mereka lindungikan dia sehingga dia sampaikan agama. Yani, jaga saya, janji saya kamu akan pelihara, lindungikan saya daripada Quraisy. Sebab Rasulullah mahu sampaikan dakwah, tapi orang Quraisy mahu bunuh dia. Dan mereka ganggu dan halangkan dia. Di mana-mana Rasulullah pergi, orang Quraisy dustakan dia dan jauhkan orang daripada dia. Menghasutkan Nabi SAW di mana-mana sahaja. Hatta ba'acinya sendiri, ba'aci Rasulullah, iaitu Abu Lahab, dia ikut belakang Nabi. Di mana-mana Rasulullah pergi, dia bagi tahu kepada kabilah-kabilah yang Rasulullah jumpa, jangan percaya dia, jangan ikut kesesatan dia. Ini anak saudaraku, aku bacinya, aku yang lebih kenal. Dia ni gila, jangan ikut dia. Dia Yahdi. Yahdi itu dalam bahasa Arab, yang ni dia cakap, dia macam orang yang cakap tapi tak ada akal, macam tu. Dia tuduh Nabi SAW. Lepas tu Rasulullah SAW jumpa satu kabilah yang bernama Bani Amir. Satu kabilah namanya Bani Amir. Rasulullah cerita kepada mereka tentang Islam, tentang agama. Dia adalah Rasulullah, percaya saya. Ada seorang lelaki dari mereka bangun bercakap dengan Nabi, bincang. Dia kata, "Ya Muhammad." Yang lelaki yang bangun bincang ni, dia tak faham apa maksud kenabian, apa maksud mesej yang Rasulullah bawa. Dia fikir yang Rasulullah bawa itu satu kerajaan. Pemikiran dia politik sangat. Orang ini, pemikiran dia sangat politik dan dia cari jawatan. Dia cari satu kebanggaan. Dia terus cakap dengan Nabi, dia kata, "Wahai Muhammad, sekiranya kita ikut kamu, okey. Dan kita lindungikan kamu. Kita masuk agama kamu. Lepas tu kamu menjadi sesuatu besar yang besar di negara Arab ni. Ramai ikut kamu dan kabilah kamu jadi ramai dan kamu jadi kuat. Sehingga kamu jadi pemimpin besar di Arab ini. Kalau kamu meninggal, wahai Muhammad, lepas kamu meninggal, adakah perkara ni balik jadi di tangan kita? Yakni kita ganti kamu? Kita jadi pemimpin lepas kamu meninggal? Kalau begitu, kami setuju." Mereka fikir Rasulullah bawa kerajaan, bawa satu jawatan, bawa pemikiran politik. Mereka tak faham yang itu kenabian. Nabi SAW ada tugas daripada Allah, ada syariat, ada dia hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ikut wahyu daripada Allah. Rasulullah SAW jawab kepada mereka sebab dia nampak mereka macam ini macam tak faham lah apa maksud Rasul dari Allah, agama dari Allah. Ini semua daripada Allah. Kita kena ikut arahan Allah. Bukan kita ganti kamu wahai Nabi. Lepas kamu meninggal, kita yang ganti kamu sebab kita yang lindungikan kamu. Ini macam ongkit kepada Nabi sebelum mereka bantu. Nabi SAW dia kata, minta maaf. Kalau aku sudah meninggal, perkara ini, yakni siapa yang urus umat, itu terpulang kepada Allah. Allah yang pilih siapa yang menggantiku selepas aku meninggal. Maka lelaki itu yang dari kabilah Bani Amir, dia kata, "Wahai Muhammad, kau ni ajak kita lindungikan kamu. Dan perkara tu maknanya kita akan berang dan kita akan musuh kepada orang Arab yang lain. Kamu nak kita berang dengan orang Arab yang lain, dengan kabilah-kabilah yang lain, semata-mata untuk melindungikan kamu. Dan bukan itu sahaja, selepas kamu meninggal, perkara tu bukan diletak di tangan kita. Yang jawatan itu tak letak di tangan kita. Kita yang ganti kamu. Yang uruskan kerajaan Nabi. Kenabian itu mereka nak uruskan. Mereka fikir kenabian itu boleh diwarisi atau boleh diberi
oleh manusia. Mereka kata, kita tidak perlulah perkara yang kamu bawa ni, tak payahlah. Kalau kamu meninggal pun kita tak dapatkan ya, tak serahkan kenabian tu kepada kita, maka kita tidak memerlu kepada dakwah kamu ini dan pergilah. Kita tidak setuju, tak mahu lindungikan kamu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ujian Nabi SAW. Sebab Nabi SAW dibangkit oleh Allah SWT di zaman dan di tempat yang penuh dengan jahiliyah. Zaman itu tidak ada siapa-siapa cerita tentang agama, tentang tauhid, tentang Allah, tentang nabi-nabi. Lagi negara Arab. Lagi teruk negara Arab. Jahil sangat negara Arab di waktu itu. Mereka tak boleh tulis, tak baca pun. Kehidupan mereka makan, minum, berang, gaduh, jahiliyah dan perniagaan. Itu kehidupan mereka. Mereka tidak ambil perhatian tentang agama, tentang nabi-nabi, tentang kaum yang dahulu, tentang Allah SWT. Semua mereka tak perhatikan kepada itu. Macam agama mereka atau pemikiran mereka, ada duit, kita ikut kamu. Ada kekuatan, kita ikut kamu. Ada maslahat. Ada maslahat, kita boleh ikut kamu. Tak ada maslahat, kita tak perlu. Lepas Bani Amir ini pulang kepada kampung mereka habis musim haji. Lepas habis musim haji, semua kabilah-kabilah pulang kepada kampung dia. Lepas mereka pulang kepada kabilah, kampung mereka, di kampung mereka ada satu orang tua, seorang atuk yang sudah tua dan lemah sakit, tidak mampu musafir sampai Makkah untuk menunaikan haji. Jadi dia kalau pulang, orang yang pergi haji, dia akan jemput mereka datang dan mereka semua datang jumpa dia. Kemudian mereka cerita kepada dia apa berita baru. Apa berita semasa terkini, apa cerita berita terkini di Makkah. Mereka cerita kepada orang tua tu, mereka kata cerita yang paling menarik tahun ini, ada seorang muda daripada Quraisy. Dia cucu Abdul Muttalib. Dia mengaku dirinya Nabi dan dia ajak kita untuk melindunginya. Dan kita bantu dia. Juga kita bawa dia keluar daripada Makkah dengan selamat dan kita lindungikan dia di kampung kita. Maka orang tua itu terus letak tangan dia atas kepala dia, kata, oh, macam cara orang yang terkejut dan risau dan sangat takut. Dia kata, jadi, lepas tu kamu semua jawab apa? Apa jawapan kamu kepada dia? Mereka kata, kita tak tolak lah. Nanti orang tua dia kata, hal laha min talaf? Adakah boleh kita balik bincang lagi dengan dia? Yakni kita bincang balik, yakni jangan lepaskan peluang itu. Boleh ke kita balik kepada dia, minta dia, kita bagi tahu kita boleh, kita setuju? Lepas tu dia kata, demi Allah, tidak pernah ada satu lelaki daripada keturunan Nabi Ismail sehingga zaman sekarang pernah mengaku dirinya Nabi, tahu. Dia cerita kepada orang kaum dia, orang kampung dia. Dia kata dari zaman Nabi Ismail sehingga sekarang tak pernah ada seorang muda mengaku diri dia Nabi. Tahu, perkara itu memang benar. Dan ini memang zaman Nabi, akhir zaman. Dan antara tandanya, sebelum ni tak pernah ada orang mengaku diri dia Nabi. Kalau pernah ada, kita akan kata yang muda ini yang namanya Muhammad, dia nak tiru orang yang dahulu. Tapi tidak. Sebelum ni tak pernah. Sampai zaman Nabi Ismail. Jauh zaman Nabi Ismail. Tak pernah ada di Arab orang mengaku dirinya Nabi. Kemudian orang tua tu dia kata, innaha lahaq. Demi Allah, perkara ini adalah benar. Pemuda itu yang bernama Muhammad, cucu Abdul Muttalib, dia Nabi, dia benar. Wa inna ra'yakum ghaba ankum. Sesungguhnya
pendapat kamu kali ini gagal dan tak diberi tunjuk kamu semua. Pendapat kamu semua salah kali ini. Kamu lepaskan buluan yang sangat-sangat besar, iaitu melindungikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menerimakan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi menuju kepada satu kabilah lain. Dia dengan Abu Bakar Siddiq dan Ali. 3 orang. Rasulullah, Abu Bakar, Ali. Mereka pergi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh Abu Bakar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh Abu Bakar, cuba bincang dengan orang ini, kenalkan saya kepada mereka. Abu Bakar datang tanya mereka, dia kata, kabilah ni dari mana? Mereka mula kenal dulu. Mereka kata daripada Bani Syaiban bin Tha'labah. Maka Abu Bakar pandang kepada Rasulullah, dia kata, wahai Rasulullah, aku lindungimu dengan ibu bapakku. Aku mengorbankan ibu bapakku untukmu ya Rasulullah. Demi Allah, mereka ni yang daripada Syaiban, mereka orang yang hebat, yang besar. Mereka pemimpin kaum mereka, pemimpin kampung mereka. Ada di antara mereka satu lelaki namanya Mafruq. Juga Musanna bin Harithah dan An-Nu'man bin Shuraik. Ini 3 orang yang hebat di kampung mereka. Macam pemimpin kampung Bani Syaiban. Jadi Abu Bakar macam gembirakan hati Rasulullah. Rasulullah gembira sebab Rasulullah dia perhatikan kepada pemimpin, kepada ketua-ketua. Siapa-siapa yang ketua, Rasulullah SAW akan menunjuk kepadanya. Maka Mafruq itu, dia antara orang yang lagi hebat dari yang lain-lain semua. Dia paling besar dari mereka. Sayyidina Abu Bakar cakap sama dia, dia kata, berapa jumlah kamu semua? Dia kata, kita ramai. Ini dia bangga dengan, dia kata, kita lebih dari 1,000 orang di sini. Abu Bakar juga, Masya Allah. Yang 1,000 ramai. Abu Bakar tanya Mafruq, dia kata, bagaimana kekuatan mereka, kaum kamu? Dia kata, kita memang kuat. Dan sentiasa kita menang kalau berang. Tetapi, kadang-kadang kita menang, kadang-kadang yakni kita dikalah, tapi biasa. Cuma, hatta kalau kita kalah, kita tetap juga melakukan berang yang begitu dahsyat. Yang ini dia nak tunjuk Abu Bakar, mereka kuat. Abu Bakar cakap, bagaimana berang kamu dengan musuh kamu? Dia kata, Mafruq, kami, ini macam interview Abu Bakar. Dia nak cek macam mana kabilah ini boleh lindungikan Rasulullah atau tidak. Dia kata, kita ini lebih sayang kuda daripada anak. Yang ini kita orang yang suka berang. Kita kuat. Kita lagi suka senjata daripada unta yang ada susu. Yang kita ada susu itu untuk minum, makan, untuk malas. Tak, kita lagi suka senjata dari itu. Yang ini kita orang yang rajin, yang kuat, yang boleh lawan siapa-siapa. Ilaha illallah. Kemudian Mafruq ini, pemimpin Bani Syaiban, dia kata, aku rasa engkau ni orang yang dari Quraisy tu. Yang ni maksud dia, itu orang Quraisy yang mengaku dia Nabi, yang tentara Rasulullah. Abu Bakar terus tanya kepada Mafruq, dia kata, adakah dah sampai kepadamu berita bahawasanya Rasulullah telah dibangkit oleh Allah? Ini adalah Rasulullah. Abu Bakar tunjuk Mafruq, dia kata, ini adalah Rasulullah. Mafruq dia kata, ya, telah sampai kepada kita berita tu. Kemudian Mafruq pandang kepada Rasulullah, dia kata, wahai saudaraku, kau berdakwah kepada apa? Cuba cerita kepada saya. Rasulullah SAW, waktu tu Abu Bakar balik belakang sikit, Rasulullah jalan ke depan. Yani awalan,
bermulaannya sebelum Rasulullah yang bincang dengan mereka, Abu Bakar yang bincang. Yani siapkan mereka semua, baru Rasulullah terus cerita tentang agama. Rasulullah SAW dia kata, dakwah aku kepada kamu semua, saya mahu kamu semua bersaksi bahawasanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu sahaja. Dan lindungikan saya dan jaga saya. Jangan serahkan saya kepada Quraisy untuk membunuh saya. Kerana Quraisy sudah berbincang dan sama-sama lawan saya. Juga dia mendustakan saya. Dan dia mendahulukan kebatilan daripada perkara yang benar. Dan Allah yang maha kaya. Yang Nabi SAW kata, tak apa, aku tak perlu mereka pun. Kalau ada orang lain boleh lindungikan saya cukup insyaAllah. Kemudian Mafruq itu, dia kata, lagi-lagi cerita. Wahai saudaraku, wahai saudara Quraisy, kamu berdakwah kepada apa lagi? Lain ini, lain asyhadu an la ilaha illallah. Nabi SAW baca ayat Quran itu, dia kata, Qul ta'alu. Katalah wahai Muhammad kepada mereka, marilah. Aku mencerita kepada kamu apa yang diharamkan oleh Tuhanmu. Jangan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan derhaka kepada ibu bapa. Jangan bunuh anak kamu kerana takut kemiskinan. Kerana kami memberi rezeki kepada kamu dan anak kamu. Itu firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan mendekati fawahish, iaitu zina, liwat, sebagainya. Ma zahara wa ma batan. Yang zahir dan batin. Dan jangan membunuh dirimu. Kerana perkara itu adalah haram. Itu adalah wasiat daripada Allah jika kamu berakal atau agar kamu berakal atau memahaminya. Mafruq, pemimpin kabilah Bani Syaiban, dia kata, "Ma hadza min kalami ahli al-ard." Ini tidaklah daripada kalam ahli bumi. Ini bukan ucapan-ucapan ahli bumi. Ini ucapan ni hebat. Walau kana min kalamihim arafna. Dan kalau ucapan yang tadi kamu baca wahai Muhammad daripada ucapan ahli bumi, yakni orang ucapan manusia, mestilah kita akan tahu. Akan tahu cara kalam. Tapi ini cara cakapan itu cara hebat. Ini Tuhan sahaja yang boleh bercakap begitu. Lepas tu Mafruq rasa dahaga lagi nak dengar dari Rasulullah. Dia kata, lagi-lagi wahai saudaraku yang daripada Quraisy, cuba cerita lagi. Kepada apa kamu berdakwah? Rasulullah kata, dibaca satu ayat lain, dia kata, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Ini ayat yang dibaca oleh khatib di khutbatul Jum'ah yang last sebelum habis. Maksudnya, sesungguhnya Allah memerintahkan atas kalian agar melakukan keadilan, ihsan dan silatul rahim dengan kerabat kamu. Dan Allah melarang kamu melakukan fahsya, iaitu zina sebagainya, wal munkar, maksiat, wal baghi, melembau batas. Ya'idukum, Allah mengingatkan kalian agar kamu beringat. Mafruq di waktu itu, pemimpin Syaiban, dia kata, Da'auta wallahi ila makarimil akhlaq wa mahasinil a'mal. Demi Allah, engkau telah berdakwah telah mengajar kami kepada akhlak yang baik dan amalan yang baik. Jadi semua yang saya dengar ini baik, bagus. Walaqad afaka qaumuk. Yani orang Quraisy, orang kaum kamu wahai Muhammad, orang Makkah, saudara kamu, mereka rugi kerana mereka tidak mendapat mengikuti kebenaran yang kamu bawa. Kadzabuka wa dhaharu. Mereka mendustakan kamu dan melawan kepada kamu. Di waktu itu, Mafruq ini dia pemimpin yang besar di kampung itu, tapi dia ada lagi dua pemimpin. Jadi dia tak suka buat keputusan dia sendiri. Dia kata, nak dengar lagi dari pemimpin yang kedua ni. Nak dengar apa pendapat kamu, macam mana. Dia kata, Mafruq, kalau kita tiba-tiba macam ni,
kita buat keputusan dengan sekejap, kali pertama bertemu sahaja macam ni, kita terus buat keputusan macam kita tak matang. Kita mesyuarat terlebih dahulu. Kita bulan dulu kepada kampung kita, Muhammad balik kepada Makkah, kita setiap satu dari kita fikir dulu, bincang bagus, mesyuarat, lepas tu kita buat keputusan. Mafruq ini dia kata, aku memberi peluang untuk Hani' bin Qabisah, seorang pemimpin juga. Dan dia orang yang pakar tentang agama-agama, dia kata. Cuba bagi ucapan, apa pendapat kamu? Dia cakap, dia kata, kita buat mesyuarat dulu, kita balik dulu, lepas tu kita bincang. Hani' ini dia juga bagi peluang kepada Al-Muthanna bin Harithah. Al-Muthanna bin Harithah ni, yakni pemimpin untuk berang. Dia ketua macam askar di kabilah itu. Dia juga cakap begitu, perkataan yang sama. Kemudian dia kata, yang Al-Muthanna ini dia kata, kalau kamu, wahai Muhammad, mahu kita lindungikan kamu daripada golongan Arab sahaja yang sini, okey, kita setuju. Boleh. Tapi kalau kamu nak lindungikan kita daripada kabilah-kabilah yang ada berjanjian dengan negara Parisia dan Raja Kisra, kita tak boleh. Sebab kita ada berjanjian dengan mereka. Kita tak boleh lawan mereka. Kita kalau masuk sana, kita sudah janji Raja sana, kita tak boleh bunuh atau berang kepada siapa-siapa daripada kawan mereka. Dan perkara yang kamu bawa, wahai Muhammad, dia adalah perkara yang paling dibenci oleh raja-raja. Sebab apa? Raja-raja dunia benci Nabi. Tak suka kalau ada Nabi di zaman mereka. Sebab Nabi ini akan ambil kerajaan mereka. Kalau mereka lawan, bukan akan ambil sebab Nabi mahu. Tidak. Yakni negara mereka, kerajaan mereka akan hancur. Akan hancur sebab mereka, jika mereka tidak mengikuti Rasulullah. Seperti mana Raja Kisra dan raja-raja yang lain yang lawan Rasulullah. Hancur kerajaan mereka. Jadi raja-raja selalu takut kalau ada Nabi di zaman mereka. Macam Fir'aun. Ketika diberitahu Musa akan lahir, ada satu Nabi akan lahir di zamannya dan akan hancurkan kerajaannya, itu sebab di 1 tahun dia bunuh semua baik-baik lelaki yang ada di Mesir. Juga di zaman Nabi Ibrahim, Raja An-Namrud. Dia bunuh semua baik-baik di 1 tahun itu kerana ada satu mimpi yang kata, yang tafsirnya akan lahir Nabi Ibrahim di tahun ini. Dia bunuh, yakni di negara dia semua, baik lelaki yang lahir di tahun itu dibunuh semua. Sebab apa? Takut dari Nabi itu. Tapi macam itulah takdir Allah. Dia bunuh yang lahir ribu-ribu, ratus ribu, tapi Nabi itu dilindungi oleh Allah. Baik itu akan dibesarkan. Macam Musa, dia yang besarkan Musa di istana dia. Dia bunuh anak rakyat Mesir semua, tapi akhirnya Musa itu yang dia takut dari dia, dibesarkan di dalam rumah Fir'aun. Macam tu takdir Allah SWT. Kalau ingin satu perkara jadi, kalau usaha satu dunia, semua kerajaan di dunia, semua senjata di dunia, semua tentera di dunia nak lawan dia, nak tahankan dia tak jadi, dia tak akan jadi. Mereka tak akan berjaya. Perkara tu akan lulus, perkara tu akan berjalan dengan lancar. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sudah takdirkan perkara itu akan jadi. Jadi mereka kata, perkara ni paling dibenci oleh raja-raja, wahai Muhammad. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka jawapan mereka, sebab jawapan mereka jawapan yang matang dan mereka tak macam, minta maaf, tak kurang ajar dalam berjawapan mereka, seperti bulu-bulu kabilah-kabilah yang lain yang mereka terbalin dan jawab dengan cara kasar dan tak ada adab dengan Rasulullah. Rasulullah dia kata, ma asa'tum firrad. yakni aku hormat jawapan kamu dan jawapan kamu tidak menyakitkan hati sebab kamu bercakap dengan jujur. Kamu yakni terus cakap jujur yakni. Dan saya nak bagi tahu bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan menangkan agamanya. Tetapi yang saya mahu bukan lindungikan saya daripada bahagian orang, bukan mengikuti saya sebahagian daripada apa yang saya bawa, tidak. Saya mahu orang ikut segala-galanya yang saya bawa. Itu adalah agama Allah, itu adalah Islam.
Itu maksudnya, orang kalau Muslim, dia kena ikut semua yang dari Rasulullah. Bukan bahagian perkara dia ikut, bahagian perkara dia tak nak. Ini sunnah ini bagus, sunnah ini tak nak. Hukum ini boleh pakai, hukum ini tak boleh pakai. Ini bukan Islam. Itu bukan Islam. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ara'aitum illam talbathu illa qalilan hatta yuritukum Allah ardhahum wa amwalahum. Nabi SAW dia kata, kalau kamu masuk Islam dan lindungikan saya, tak lama Allah SWT akan mewarisikan kamu harta-harta negara Parisia semua. Dan itu terjadi selepas Rasulullah meninggal. Lepas Rasulullah meninggal, istana, harta Kisra dan Parisia semua datang sehingga Madinah di tangan Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW bangun dari mereka, dia pulang. Di sini ada cerita yang ajaib. Iaitu di satu hari, kabilah Syaiban ini, mereka ada berang dengan negara Parisia. Dengan Raja Kisra. Selalu berang. Selalu ada berang masalah. Di satu kali, mereka berang lawan dengan Parisia. Dan Parisia itu kuat. Tentera mereka kuat dan senjata mereka banyak. Selalu orang Arab kalah dengan mereka. Jadi Bani Syaiban di kali itu, mereka kata, pemimpin mereka namanya Harithah. Al-Muthanna itu bin Harithah yang kedua tu. Atau yang ketiga. Yang ketiga, Muthanna bin Harithah tu pemimpin berang di kabilah bin Syaiban. Dia kata kepada Rasulullah SAW, dia kata, kita sekarang ada berang dengan Parisia, biar kita selesai berang ini dulu, lepas tu kita akan bincang dengan kamu ya Rasulullah. Nanti di satu hari ketika tentera Parisia dengan tentera Bani Syaiban bertemu, nak mula berang, Harithah ini dia kata, dia tanya lelaki-lelaki yang sebelahnya, dia kata, apa nama lelaki itu yang dari Makkah, yang mengaku diri dia Nabi, yang minta kita lindungikan dia? Mereka kata, namanya Muhammad. Muhammad nama dia. Dia kata, okey, aku bagi arahan kepada tentera saya semua, syiar-syiar kita di berang ini adalah nama lelaki ini, Muhammad. Yakni mereka berang sambil mengulangkan nama Muhammad. Muhammad, 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 Muhammad. Tawassul dengan Rasulullah dan mereka memohon kepada Allah agar membuat mereka menang atas tentera Parisia. Oleh keberkatan Rasulullah SAW. Lepas sampai cerita itu kepada Rasulullah, Rasulullah SAW bersabda, bi nusiru. Oleh keberkatanku, mereka telah menang. Dan mereka menang. Biasanya Bani Syaiban kalah selalu kalau ada berang dengan Parisia. Tetapi kali itu kerana syiar mereka Muhammad, 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 maka Allah SWT menangkan mereka. Mereka menang atas negara Parisia dan mereka yang menjadi orang yang lagi kuat. Ay nusiru bidzikrihim ismi. Maksudnya Nabi SAW kata, kerana menyebutkan nama saya, mereka menang. Allah Subhanahu Wa Taala menangkan mereka. Hatta sahabat Nabi SAW lepas wafat Rasulullah, ada satu kali berang, mereka syiar mereka di waktu berang, wa Muhammadah, wa Muhammadah, wahai Muhammad, wahai Muhammad, sambil berang, wahai Muhammad, wahai Muhammad. Setiap kali mereka berang, mereka panggil wahai Muhammadah, wa Muhammadah, wa Muhammadah, dan mereka menang. Selalu menang kalau mereka panggil wa Muhammadah. Juga lagi sekali mereka dilepas Rasulullah SAW wafat, kalau Nabi SAW bersabda, dia kata, akan datang satu zaman lepas Rasulullah wafat, di zaman sahabat dan tabi'in, orang Islam berang dan kerana mereka mahu menang, tak mahu kalah dibunuh oleh tentera yang lain, mereka akan cari siapa yang boleh ikut berang mereka, yang pernah melihat wajah Rasulullah. Jadi pemimpin tentera, dia akan tanya, ada sesiapa di Madinah ini, di kampung ini yang pernah melihat Rasulullah, yakni sahabat?
Kalau ada, mereka bawa dia. Tak apa, tak payah berang pun tak apa. Ikut kita sahaja. Kita minta keberkatan muka kamu dan mata kamu yang pernah melihat kepada Rasulullah. Dan mereka menang. Kalau hadir, sahabat itu hadir bersama mereka, mereka menang. Kalau tak ada, mereka kata ada sesiapa yang pernah melihat Rasulullah, yakni orang yang melihat sahabat. Kalau ada, mereka bawa dia di dalam perang dan menang oleh keberkatan kehadirannya. Rasulullah SAW bersabda, kemudian mereka akan cari kalau tak ada. Ada sesiapa yang pernah melihat Rasulullah SAW, yakni orang yang melihat tabi'in. Mereka bawa di dalam perang dan mereka menang. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oleh keberkatan Rasulullah SAW, kita menang atas nafsu kita. Oleh keberkatan Rasulullah SAW, kita menang atas sikap dan akhlak kita. Oleh maksiat dan dosa kita, oleh kekurangan kita. Kalau kita nak sempurna, kalau kita nak betulkan diri kita, kalau kita nak menang atas segala-galanya, kita tawassul dengan Rasulullah, kita bergantung dengan Rasulullah, kita cinta kuat kepada Rasulullah dan kita yakin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah hidup kita sentiasa menang, sentiasa sempurna, sentiasa bagus. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.